kelas kita pada hari ini. Bengkel kita pada hari ini. Dan kita akan mulakan dengan kita meneruskan apa yang telah kita hentikan semalam, untuk sementara waktu. So, kita semalam telah berhenti di bab 7, iaitu membina kesejahteraan negara. Di mana kalau kita lihat, untuk membina kesejahteraan negara ini, kita telah lihat kepada 7.1, iaitu berkaitan dengan dasar penjajahan, dan juga perkembangan kesejahteraan negara serta bagaimana memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Jadi, semalam juga kita telah lihat tentang 7.2, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, iaitu melalui laporan-laporan pelajaran seperti laporan Rahman Talib, begitu juga kajian Aminuddin Baki. Paling penting macam cikgu dah highlightkan dan bulat-bulatkan tu, iaitu apakah dia punya pembaharuan, apakah cadangan-cadangan laporan pendidikan ini. Begitu juga laporan jawatan kuasa kabinet, dan juga falsafah pendidikan kebangsaan serta Akta Pendidikan 1996. Baik. So hari ini kita nak sambung dengan 7.3, iaitu untuk membina kesejahteraan negara perlunya bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Yang kalau kita lihat di sini, dan ini menerusi 5 kaedah bagaimana untuk jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Iaitu 5 caranya yang inilah. Akta Kebangsaan 1967, Akta Bahasa Kebangsaan, kemudian bahasa rasmi pentadbiran, kemudian memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM dan juga DBP. Ini 5 ni bagaimana memperkasakan bahasa Melayu, iaitu melalui Akta Bahasa Kebangsaan, yang mana dalam akta ini bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi, dan juga bahasa Melayu menjadi alat perpaduan kaum. Maka diperkenalkan undang-undangnya, iaitu Akta 32 di bawah perkara 152 Perlembagaan Malaysia, di mana dalam akta ini bahasa Melayu perlu diutamakan dalam setiap kita kata urusan dalam pentadbiran kerajaan. Seperti inilah. Iaitu yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran, di mana bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dalam urusan rasmi. Ingat urusan rasmi digunakan dalam urusan mahkamah. Kemudian juga memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, dengan menubuhkan sekolah menengah kebangsaan, yang mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan juga kalau kita lihat penubuhan UKM, iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, ini adalah salah satu usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan kemudian penubuhan IBKKM bertukar kepada ATMA, ataupun kita kata ini adalah Institut Bahasa. Institut Bahasa yang mana di bawah UKM, sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa. Dan kita tahu bahawa salah seorang pensyarahnya, Siti Zainul Ismail dan Muhammad Haji Saleh, diiktiraf sebagai sastrawan negara. Dan satu lagi, DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, ditubuhkan pada tahun 1956. Untuk apa? Martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Dengan cara apa? Mengembangkan atau melakukan aktiviti-aktiviti bahasa, sastra Melayu, anjurkan minggu dan bulan bahasa kebangsaan, memperkenalkan slogan bahasa jiwa bangsa untuk kukuhkan perpaduan melalui bahasa. Jadi ini semua untuk apa, cikgu? Untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa dan perpaduan, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Untuk apa? Kembali kepada tajuk awal, iaitu untuk apa? Untuk mencapai perpaduan dan juga mencapai integrasi nasional. Ingat, ini usaha-usaha ini. 7.4. Dasar kebudayaan kebangsaan. Dan dasar kebudayaan kebangsaan, kalau kita lihat, ini bertujuan untuk apa? Untuk mewujudkan satu budaya yang mana seluruh Malaysia amalkannya. Dan kalau kita lihat, budaya ni apa, cikgu? Gaya hidup, cara hidup masyarakat Malaysia.
Yang mana ada memiliki persamaan dan perkongsian. Sebab itu kalau kita lihat dalam prinsip utama dasar kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, okey, pastinya berteraskan kebudayaan rakyat asal. Ya, rakyat asal Melayu sebagai tunjang. Maknanya kalau apa-apa pun okey, budaya di Malaysia ni mesti berteraskan budaya orang Melayu sebab budaya orang asal. Namun unsur kebudayaan lain yang sesuai akan diterima. Okey, dan paling penting Islam menjadi unsur terpenting dalam membentuk kebudayaan kebangsaan. So untuk apa matlamat dia untuk apa cikgu? Okey, matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah untuk sama juga mengukuhkan perpaduan, okey, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan. Peribadi rakyat Malaysia seluruh negara bagaimana? Itu nak memupuk, memelihara dan juga serta memperkaya dan meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Maknanya untuk meningkatkan kualiti kehidupan manusia di Malaysia inilah. Sebab itu diwujudkan dasar kebudayaan kebangsaan dan siapakah yang perlu menjalankan dasar kebudayaan ini, iaitu agensi-agensi yang melaksanakannya adalah seperti Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negara serta Aswara. Aswara ni adalah kita kata sebagai satu institusi pengajian yang mempelajari ataupun mengajar tentang segala warisan negara. Akademi Seni Warisan Negara, Warisan Aswara, Akademi Seni Warisan Negara. Iaitu kamu mempelajari kat situ, banyak mempelajari tentang tarian, muzik, lagu, segala yang berkaitan kebudayaan. Dan antara program yang kalau kita lihat untuk dasar kebudayaan kebangsaan, program Citra Warna. Iaitu program yang mempromosikan pelancongan Malaysia. Dan dalam Citra Warna program ini, program Citra Warna banyak memperagakan, menunjukkan kebudayaan, pakaian, tarian, nyanyian rakyat Malaysia dan selalunya diadakan di dataran mereka lah pada bulan Mei setiap tahun. Dan terdapat juga penggiat budaya. Penggiat budaya ni apa cikgu? Okey, baik. Penggiat budaya ialah pengamal-pengamal budaya itu. Iaitu terdiri daripada ramai tokoh-tokoh dan penggiat budaya yang membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa, menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi serta martabatkan khazanah asli negara. Jadi, dasar kebudayaan kebangsaan. Tujuan untuk apa? Kembali kepada tajuk, iaitu untuk mencapai perpaduan dan juga mencapai integrasi nasional. Satu lagi alat untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan negara serta untuk mencapai integrasi nasional, iaitu sukan. Di mana kalau kita lihat dengan program-program seperti sukan dan perpaduan melalui pendidikan, iaitu dasar. So sila ingat dia punya program-program ni seperti dasar satu murid satu sukan, dan rancangan satu murid untuk sukan untuk program RIMUP, cikgu lupa. Tapi memang dasar satu murid satu sukan tu memang diamalkan di setiap sekolah. Untuk menggalakkan dan memberi peluang kepada murid pelbagai kaum terlibat dalam sukan. Dan ini akan memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Jadi kalau kita lihat selain daripada itu, MASUM ataupun Majlis Sukan Universiti Malaysia juga diadakan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut universiti dan juga staf universiti untuk juga memupuk perpaduan dan integrasi nasional. SUKMA, Sukan Malaysia, yang diadakan secara 2 tahunan ataupun 2 tahun sekali, juga disertai oleh semua negeri-negeri di seluruh Malaysia untuk juga mengeratkan hubungan kaum dan integrasi antara negeri. Nampak tak?
Segala program, segala aktiviti sebenarnya dilakukan bermatlamat untuk mencapai tajuk bab ini, iaitu perpaduan dan juga integrasi nasional. Kemudian penganjuran sukan. Malaysia berjaya menganjurkan pelbagai jenis sukan. Seperti hoki peringkat dunia, iaitu hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas. Sebab kita tahu sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum. Begitu juga laungan Malaysia boleh untuk menunjukkan patriotisme rakyat. Semangat cinta akan negara. So semangat ini membolehkan untuk kita amalkan budaya menyokong pasukan Malaysia bersama-sama. Begitu juga kejayaan Malaysia, kebanggaan bersama dari sudut bola sepak, badminton, renang. Kita tahu pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Jadi semua rakyat mengharap pasukan negara akan berjaya dan sukan berperanan membentuk pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama. Jadi antara organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum ini, iaitu seperti Kementerian Belia dan Sukan. Ini agensi-agensi dia, organisasi dia. Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia. Jadi ini organisasi yang nak memupuk sukan tu. Serta kita juga terdapat ada kepimpinan berwibawa, iaitu kita tahu bahawa kejayaan sukan di negara kita ni atas pengurusan yang cekap dan teratur. Jadi keteguhan pemimpin-pemimpin persatuan sukan, jurulatih dan juga atlet, dan juga kerabat-kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung, Presiden Persatuan Sukan, dan juga bekas atlet menjadi pengurus atau jurulatih sukan. Ini adalah kita kata usaha menjadikan sukan sebagai alat perpaduan. Untuk apa? Kembali pada tajuk, membina kesejahteraan negara. Baik. Dan kalau kita lihat di sini, iaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara, di mana kita tahu apa itu rukun negara sebenarnya, cikgu. Ingat, rukun negara sebenarnya adalah satu ideologi negara, satu gaya pemikiran. Idea pemikiran untuk satukan dan bimbing rakyat ke arah perpaduan. So, rukun negara ini akan jadi prinsip hidup masyarakat. Jadi ini akan menjadi falsafah hidup rakyat Malaysia. Dan kita tahu pembentukan dia kerana apa? Kerana dibentuk selepas ataupun ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Jadi hasil perbincangan MAPEN yang ditubuhkan oleh Mageran, lalu pada 31 Ogos 1970 diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan apakah matlamat rukun negara? Iaitu membentuk masyarakat yang demokratik. Istilah-istilah ini perlu difahami. Istilah-istilah ini perlu difahami. Kita nampak secara umumnya, matlamat rukun negara menggunakan perkataan masyarakat. Masyarakat demokratik, masyarakat liberal, masyarakat bersatu, masyarakat adil, masyarakat progresif. So, salah satu cara untuk kita ingat ialah kita faham. Fahami dia dengan sebaik-baiknya. Contoh, yang dikatakan demokratik. Demokratik. Iaitu, ianya adalah masyarakat yang mengamalkan demokrasi. Iaitu, apa itu demokrasi? Ada kebebasan hak asasi, kebebasan kegiatan berpolitik. Itu dikatakan demokrasi. So, masyarakat yang mengamalkan kebebasan hak asasi, kebebasan kegiatan berpolitik, itu dipanggil masyarakat demokratik. Fahami dia punya maksud tu supaya mudah untuk ingat. Begitu juga kalau kita lihat yang pertama sekali, masyarakat bersatu. Untuk mewujudkan matlamat rukun negara adalah untuk mewujudkan bangsa dan negara yang bersatu. Rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan, maknanya semuanya bersatu, iaitu setia dan cinta akan negara. Itu maksud bersatu.
Okey, sama-sama setia dan sama-sama cintakan negara. Itu matlamat hukum negara. Yang ketiga, masyarakat adil. Okey. Maksud adil tu apa cikgu? Iaitu maksud adil dalam hal ini iaitu semua ahli masyarakat mempunyai peluang yang sama. Itu kan adil, peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Dan mana-mana pihak yang lemah akan dibantu, okey, dan bebas daripada penindasan. Itu baru adil. Ya. Yang keempat, masyarakat liberal. Liberal tu apa cikgu? Baik, liberal ini sebenarnya masyarakat yang bebas. Okey. Bebas macam ni cikgu? Bebas untuk amalkan agama, adat resam, gaya hidup, budaya masing-masing. Tanpa sebarang halangan. Dan ini akan mencipta masyarakat yang kuat, ya, kepada bangsa dan juga negara. Serta masyarakat, satu lagi, masyarakat progresif. Baik, apa itu progresif? Progresif tu maknanya sentiasa berkembang maju. Maknanya progres, dia berkembang, progres. Progresif, berkembang maju. Masyarakat yang semakin lama semakin berkembang. Iaitu berkembang kenapa? Bukan berkembang daripada saiz badan. Rakyat Malaysia ni memang kalau sebut berkembang, rupanya badan yang berkembang. Bukan. Okey. Iaitu sebenarnya masyarakat yang progresif ialah masyarakat yang maju dalam sains dan teknologi. Kemudian masih lagi mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, dan dia bergerak maju selaras dengan perubahan dan kemajuan masa ini. Okey. Tapi kalau berkembang dari sudut badan pun kita tak boleh nak kata apalah. Kan, sebab makanan Malaysia sedap-sedap. Kan? Makanan Malaysia sedap-sedap. Jadi nak tak nak kita makan. Bila makan memang badan kembang. Nak buat macam mana? Kan? Jadi terimalah seadanya. Baik. Kemudian sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Inilah dia logo. Okey, selalu soalan tanya tentang logo ni. So take note benda ni tentang logo Rukun Negara. Okey, iaitu 5 jalur, bendera sebagai simbolik 5 rukun negara. Kemudian warna biru merujuk kepada simbolik perpaduan. Okey, tengkolok, iaitu tengkolok berkerawang dia. Ini tengkolok kan ni. Tengkolok berkerawang ini bulan dan bintang simbolik kepada kesetiaan kepada raja dan negara, simbolik juga kepada patuh pada perlembagaan dan undang-undang. Dan bulan dan bintang melambangkan kepercayaan kepada Tuhan. Melambangkan. Baik. So itu yang kita lihat berkaitan dengan rukun negara, dan inilah dia prinsip-prinsip rukun negara. Okey. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Ingat, kalau prinsip rukun negara, kenapa kepercayaan pada Tuhan? Kerana kita tahu bahawa orang ataupun masyarakat yang percaya pada Tuhan akan membentuk masyarakat yang berperibadi baik. Orang yang beragama, peribadi dia baik. Jadi, begitu juga saling memahami, menghormati dan bertoleransi. Sebab itu percaya pada Tuhan. Kemudian setia pada raja dan negara, kerana raja ialah simbol penyatuan dan perpaduan. Jadi rakyat yang setia pada raja akan patriotik, akan ada semangat cinta akan negara, hormat simbol negara, patuhi undang-undang, pertahankan kedaulatan negara. Dan keluhuran perlembagaan. Semalam ada pelajar tanya tentang apa itu luhur. Luhur tu tinggi, agung. Jadi keluhuran perlembagaan maknanya ketertinggian dan keagungan perlembagaan. Perlembagaan tu apa? Undang-undang. Yang tertinggi memberi perlindungan dan hak kepada masyarakat. So rakyat perlu terima dan patuhi perlembagaan itu. Keluhuran perlembagaan, ketertinggian perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Rakyat perlu hormatilah dan patuhi undang-undang supaya dapat mengekalkan keamanan serta kesopanan dan kesusilaan. Iaitu setiap rakyat
Walaupun semua keempat-empat tu dah diamalkan, yang kelima ni penting, iaitu perlulah bersopan santun. Hormat menghormati. Kenapa perlunya menghormati dan bersopan santun? Supaya dapat menjalin ataupun menjamin hubungan baik sesama kaum. Okey. Jadi itu berkaitan dengan prinsip rukun negara, tujuan dia dan kesan bila amalkan prinsip rukun negara. Okey, bab 7 habis. Ada soalan nak tanya sebelum kita bab 8? Okey, so far boleh follow? Okey, kita nak masuk bab 8 ni. Soalan bab 7 ada yang nak tanya? Ada Misha Hanis nak tanya apa-apa? Adam Haris. Okey cikgu. Okey, baik. Alia, Sofia, Anik, Naufal, Hadis Syafri, Aish. Enggak ada, tapi cikgu ada recording kah? Ya, of course so. Ya, of course ada lah. Okey, of course ada. Okey, iaitu okey, semua rakaman kita semalam dan hari ini memang ada dan cikgu akan upload okey selepas tamat kelas. Cikgu dah makan. Itu masalahnya, cikgu belum makan. Cikgu belum makan. Siapa yang ada di jap. Siapa yang ada? Baik. Bab 7, ingat susunan bab ni. Okey, kalau kamu perasan, okey, bab 7 membina kesejahteraan iaitu melalui perpaduan dan juga integrasi nasional. So dengan pendidikan, dengan bahasa, dengan sukan, kemudian juga rukun negara. Okey, itu semua adalah untuk membina kesejahteraan negara. Bab 8 ni membina kemakmuran. Dan again, cikgu suka ingatkan sebab ramai pelajar yang masih lupa. Okey, dan mungkin selama ini tak tahu dan tak ambil pot, tak tahu. Okey, membina kemakmuran bermaksud membina kekayaan atau kemewahan. Apa itu kemakmuran? Kemakmuran itu kaya atau mewah. Jadi, selepas kita dah aman sejahtera, kita kenalah membina kekayaan supaya kita dapat hidup yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup. Jadi sebab itu bab 8 membina kemakmuran negara. Menerusi apa? Menerusi beberapa program, dan program yang pertama sekali kamu lihat DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dikatakan Dasar Ekonomi Baru antara topik subtopik yang perlu diberi perhatian dalam sejarah SPM 2022 batch kamu. Baik. Dasar ekonomi ingat berlangsung berapa lama? 20 tahun. 1970 sampai 1990. Okey, 1970 hingga 1990. Dan apa itu DEB? Iaitu rancangan. It's a plan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. Dan dilancarkan melalui rancangan jangka panjang pertama. Okey. Bertujuan memulihkan. Apa tujuan dia? Ingat. Okey, memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi, memperbaiki ketidakseimbangan kegiatan ekonomi antara masyarakat dan kaum, nak baiki semua. Dan kita tahu dasar ekonomi baru ni diwujudkan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Jadi telah mereka buat kajian bahawa 13 Mei itu, antara punca 13 Mei adalah disebabkan oleh jurang sosioekonomi. Yang kaya lebih kaya, yang miskin lebih miskin. Ya, betul. Dia macam orang Melayu kat kampung India di estate dan orang Cina di bandar, kan cikgu? Betul. Jadi nak memulihkan ketidakseimbangan itu. Jadi kalau kita lihat kenapa dibentuk, sedikit latar belakang pembentukan, iaitu MAPEN ni, Majlis Perundingan Negara, ditubuhkan pada 1970 selepas tarikh 13 Mei tu. Selepas peristiwa 13 Mei, dianggotai pelbagai lapisan masyarakat untuk hasilkan garis panduan kerjasama kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan, dan hasilnya DEB dibentuk. Dan apakah matlamat DEB? Ingat,
iaitu matlamat DED, okey, iaitu mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Perpaduan kesejahteraan kaum melalui dua strategi. Ini yang dipanggil dalam buku teks tulis apa? Strategi serampang dua mata. Maknanya dengan satu cara mendapat dua matlamat. Ini dia serampang dua mata. Iaitu membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula masyarakat. Membasmi maknanya menghapus. Cuba untuk menghapus kemiskinan dengan menambah pendapatan dan peluang pekerjaan, dan juga menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan atau menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Okey, maknanya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Maksudnya nak menghapuskan pengenalan kaum Cina dengan berniaga, kaum Melayu dengan bertani, dan kaum India dengan perladangan di ladang getah. So kita nak hapuskan pengenalan kaum macam tu. Dan kita nak semua kaum terlibat dalam semua kegiatan ekonomi. Jadi antara isu-isu ekonomi yang menjadi punca kepada DEB ini adalah jurang-jurang ekonomi yang berlaku. Kalau ada yang bertanya, cikgu, jurang tu apa? Jurang tu perbezaan tinggi dan rendah. Okey, jurang tu sebenarnya kalau ikutkan macam apa? Kalau kamu pergi ke Genting Highland. Kalau kamu naik Genting Highland, kamu naik Cameron Highland, kamu kan jalan dia pusing-pusing macam ni kan. Kiri kanan tu dia punya ada slope dia ataupun dia punya cerun-cerun curam tu kan. So cerun-cerun yang bawah tu, ini kalau jatuh ni sampai ke bawah lah. Okey, itu gaung-gaung tu kan. So gaung-gaung itu dipanggil jurang. Itu dipanggil jurang. Maknanya yang tinggi dan yang rendah. Yang ke bawah tu itu dipanggil jurang. So jurang ni sebenarnya dalam bahasa dipanggil perbezaan. Ya. Jadi kalau jurang sosioekonomi dipanggil perbezaan kegiatan ekonomi. Ya. Perbezaan kegiatan ekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Itu. Perbezaan ekonomi juga antara negeri-negeri pantai timur, Kelantan Terengganu dengan pantai barat. Yang selalu dengar jurang generasi. Jurang generasi pun betul. Jurang generasi macam kamu dengan cikgu. Okey. Generasi cikgu dengan generasi kamu lain. Generasi kamu semuanya dengan media sosial dan sebagainya. Jurang perbezaan kami pula, generasi kami. Kami kadang-kadang lagi suka baca surat khabar. Okey. So jurang generasi. Jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera, jurang sosioekonomi pantai timur dengan pantai barat, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa, masyarakat bandar, serta jurang sosioekonomi antara negeri. So macam-macam perbezaan. Itu yang nak diselesaikan. So bagaimana dilaksanakan dasar ekonomi baru? Dengan pertama sekali, ingat usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. So inilah dia antara kegiatan-kegiatan ataupun juga pelaksanaan dia seperti rancangan buku hijau, peranan agensi kerajaan, pembangunan wilayah, Felda, pemilikan modal saham, IKS, tenaga mahir dan meningkatkan taraf hidup rakyat. So banyak usaha-usaha dia ni. So kalau kita lihat, seperti usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Luar bandar, ingat hidup rakyat. Rakyat ni ada dua kategori, yang tinggal di luar bandar dan bandar. Kalau luar bandar, tumpuan kepada penduduk-penduduk miskin yang bekerja sebagai petani semua. Dan pembangunan luar bandar ini dilakukan melalui gerakan-gerakan koperasi yang diwujudkan. Baik. Dan penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja serta sebagainya. Dan taraf hidup rakyat di bandar untuk majukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan lah. Sebab di bandar pun ada rakyat yang miskin.
Jadi kerajaan perlu tingkatkan perindustrian dan juga perniagaan dan sediakan kemudahan asas yang lengkap. Itu di bandar. Baik. Kemudian peranan agensi kerajaan. Ini dia. LKIM. Okey, untuk agensi kerajaan sila ambil tahu tentang maksud-maksud dia punya akronim tu. Akronim tu kependekan ya. Akronim dia seperti LKIM. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Of course lah. Bukan nak majukan ikan tapi majukan nelayan lah kan. Kemudian okey, LPN. Lembaga Padi Negara. Untuk menstabilkan harga padi. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, RISDA, iaitu membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. Bermakna RISDA ialah apa? R tu ialah rubber. Jadi itu antara berkaitan dengan peranan agensi kerajaan. Baik, rancangan buku hijau. Soalan buku hijau ni selalu keluar jugalah. Baik. Apa itu buku hijau? Kenapa buku hijau dan kenapa warna hijau? Dalam SPM, dalam sejarah tingkatan 5 ada dua jenis buku, rancangan buku ni. Iaitu pertama rancangan buku hijau, yang kedua rancangan buku merah. Okey. Okey. Kenapa warna hijau? Okey. Untuk warna hijau, hijau ni adalah untuk tanaman, untuk pertanian. Okey, untuk pertanian. Rancangan buku merah untuk Suruhanjaya, Rik. Hijau untuk go, merah untuk berhenti. Suka hati kau je. Ikut kau lah. Baik. Hijau maknanya untuk pertanian. Jadi sila ingat bahawa rancangan menambahkan pendapatan rakyat melalui pengeluaran bahan makanan. Okey. So apa rancangan dia? Tanaman-tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran dan projek-projek kecil pertanian. So segala yang berkaitan pertanian diletakkan dalam rancangan buku hijau. Sebab itu hijau. Kalau rancangan buku merah adalah rancangan untuk membaik pulih kemudahan di sesuatu bandar. Di sesuatu luar bandar, kawasan luar bandar. Okey, itu rancangan buku merah. Iaitu mencatatkan perkembangan kemajuan infrastruktur di sesuatu kawasan luar bandar. So rancangan buku merah lebih kepada pembangunan infrastruktur, jalan raya, pembinaan bekalan elektrik, bekalan air di kawasan luar bandar seperti di Terengganu, di Pahang. Itu rancangan buku merah. Rancangan buku hijau adalah untuk perancangan bagi kegiatan pertanian. Faham? Bezakan rancangan buku hijau dengan rancangan buku merah. Okey. Perkebunan berkelompok tu macam mana? Perkebunan berkelompok tu begini. Okey. Yang dimaksudkan dengan berkelompok. Bukan. Berkelompok tu macam ni. Okey. Kadang-kadang nak menulis ayat tak faham kan? Jadi kita buat contohnya di kawasan Felda. Saya di sini, awak di situ. Amboi Dan. Pancing nampak? Baik. So, okey. Baik. Ini katakan kawasan jalan raya di Pahang. Okey, jalan raya di Pahang. Pahang kita tahu kiri kanan banyak hutan. So, dia akan ada satu jalan masuk. Okey, kemudian di sini adalah kawasan kelompok Felda. Okey, Felda, katakan Felda 1. Okey, banyaklah perumahan duduk sini. So, di kiri kanan ini adalah tanaman-tanaman kelapa sawit. Okey, untuk orang-orang Felda 1. Dekat sini pula, okey, iaitu ada pula kawasan Felda 2. Felda 2. So kawasan ini pula, okey, yang ini kelapa sawit, yang sini pula tanaman getah. Sini getah. So getah kat sini. Okey. Jadi ini pertanian berkelompok. Satu kelompok tanam kelapa sawit. Satu lagi kelompok tanam getah. Ini perkebunan berkelompok.
Cikgu, kalau Felda 1 punya tanaman tak berapa elok, diorang kena depend dekat Felda 2 ke? Tak. Kalau tak berapa elok, okey, diorang kena usaha tanam balik. Dengan memberikan baja, okey, diorang kena ambil baja lebih untuk gemburkan tanah tu, untuk taburkan, untuk suburkan tanah tu. Okey. Jadi ini yang dilakukan pertanian berkelompok. Satu kelompok tanam kelapa sawit, satu lagi kelompok tanam getah. Jadi kalau Felda 3 macam mana? Kalau ada 3 pun terpulanglah. Mungkin buat dia tak competition. Dia tidak ada competition. Dia hanya mengeluarkan hasil pertanian masing-masing secara banyak-banyak untuk keuntungan masing-masing. Dia tak ada competition lah. Okey, baik. Macam kingdom lah cikgu. Okey, baik. Baik, inilah dia. Kita sebut Felda tadi kan. Ini dia. Felda satu seorang. Okey, baik. Lembaga Kemajuan Tanam Persekutuan ataupun Felda. Baik, iaitu untuk membantu, kita tahu untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semua masyarakat, maka diwujudkan Felda. Iaitu Felda apa tugas dia? Ingat Felda tugas dia membuka tanah baru. Okey. Jadi, dia buka kawasan tanah baru di kawasan hutan semua dan penduduk-penduduk luar bandar yang miskin, penduduk kampung yang miskin akan dipindahkan ke kawasan Felda yang baru tu. Diberi tanah untuk tanam kelapa sawit, untuk buat rumah dan disediakan kemudahan dan sebagainya lah. Okey. Dan kebanyakan kawasan Felda ni diberikan kepada kawasan Melayu, okey, orang-orang Melayu, orang-orang Cina dan juga orang-orang India lah untuk menjadi peneroka Felda. Jadi itu okey, Felda dan pembangunan tanah. Begitu juga pembangunan wilayah, di mana kalau kita lihat pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit seperti Kejora, Ketengah, Dara, Kesedar. Baik, pastikan kamu tahu nama-nama, maksud nama-nama akronim itu. Contoh Kejora ialah iaitu Kemajuan Tanah Johor Tenggara. Ketengah, Kemajuan Tanah Terengganu Tengah. Dara sebenarnya adalah untuk kemajuan tanah Pahang. Okey, Pahang. Dan Kesedar ialah kemajuan tanah Kelantan Selatan. Okey, so itu Kesedar. Okey, baik. Kemudian UDA. Okey, apa itu UDA? UDA ni bermaksud, macam cikgu cakap balik kalau korang tak ingat tulis. UDA bermaksud Urban Development Authority. Lembaga Pembangunan Kawasan Bandar. Urban, URBAN, Urban Development Authority. Apa invest yang Felda dapat? Baik, cikgu saya ada soalan. Kalau dia bina tanah untuk bina rumah kediaman, apa invest yang Felda dapat? Sebenarnya, bila dia diberi tanah, dia buat rumah kediaman. Okey, satu kawasan kediaman. Apa yang invest yang Felda dapat? Harus diingat, okey, bahawa penduduk-penduduk Felda, dia bukan dapat tanah yang kecil. Dia dapat tanah, satu tempat tanah untuk rumah. Satu lagi 10 ekar tanah untuk bercucuk tanam. 10 ekar tu besar mana cikgu? 10 ekar tu sebesar seluruh sekolah kamu. Sekolah kamu tu, termasuk padang tu, padang bola sepak, bangunan 2-3 blok tu, termasuk dengan padang bola sepak tu semua kan? Termasuk sampai ke depan pintu pagar tu semua kan? Itulah 10 ekar. Seorang dapat. Setiap satu rumah dapat 10 ekar tanah tu. Untuk bercucuk tanam. Buat apa fungsi dia bagi seorang tu? Supaya dia tanam dengan pokok kelapa sawit, dan apabila pokok kelapa sawit itu berbuah, dia akan keluarkan kelapa sawit itu, buah-buah kelapa sawit itu dan dijual kepada Felda. Felda dapat buah kelapa sawit itu, buah kelapa sawit itu diperah menjadi minyak, minyaknya dijual. Felda dapat untung, Felda pula bayar ataupun beli buah-buah kelapa sawit daripada siapa? Daripada peneroka tadi. Maknanya apa? Peneroka dapat duit, Felda pun dapat untung. Nampak tak?
lagi banyak peneroka keluarkan buah-buah kelapa sawit untuk dijual kepada Felda, peneroka tu lagi untung. Sebab Felda bayar. Felda pula proses jadi minyak, jual minyak kelapa sawit, minyak masak, pun dapat untung. Begitulah. Nampak tak? Dia punya flow. Okey. Baik. Dapat. Ya betul. Tanah tu dapat dari kawasan yang pokok-pokok dah ditebang ke cikgu. Ya betul. Sebenarnya kerajaan Felda telah pun peruntukkan. Okey, Felda akan register, open register kepada penduduk-penduduk luar bandar. Siapa nak tanah, siapa nak join Felda, sila bagi nama. So bila dia bagi nama kan, so kerajaan lah, agensi Felda yang akan letakkan, okey, rumah you kat situ, okey, tanah you adalah daripada sana sampai sana. Tu tanah you. Okey, so kena bersihkan, kita akan bersihkan dan kita akan tanam pokok kelapa sawit. Yang itu. Okey, tanah tu pula situ, itu untuk awak. Yang ini untuk B, yang ini untuk C. Dia dah bagi plan dah siap-siap. Tanah tu dah dibagi siap-siap. Dan kebanyakan tanah tu asalnya adalah hutan. Tapi untung tu lambat sangat dapat tu. Yalah, untung tu boleh dapat dalam tempoh 5 tahun ke atas. Tanah tu dapat dari kawasan. Sambil tanah orang pun jadi. Satu saja, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Dekat Felda tak ada masalah itu. Semua okey je. Baik. Untung ke cikgu? Untung. Untung. Sebab cikgu tahulah, sebab saudara cikgu, pakcik cikgu ada 2-3 orang sebenarnya yang tinggal di Felda, iaitu di Negeri Sembilan. So cikgu tahulah. Okey, untung. Okey, sebab dia punya tanaman tu, dia punya tanaman tu boleh menghasilkan buah-buahan selama hampir 20 tahun. Pokok yang berbuah tu boleh hasilkan buah tiap-tiap tahun selama 20 tahun. So 5 tahun pertama kena tunggulah. Kemudian 20 tahun memang kutip hasil je. Begitu. Okey, baik. Selain daripada itu, pemilikan modal saham. Di mana kita tahu bahawa kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan, maka diwujudkan bagaimana orang Bumiputera nak memiliki saham syarikat, iaitu dengan kerajaan mewujudkan ASN dan ASM. Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Malaysia. Ada juga mewujudkan MPPB dan juga PNB, Permodalan Nasional Berhad. Mereka ini semua akan memberi pinjaman kepada Bumiputera untuk membeli saham di Amanah Saham Nasional dan Amanah Saham Malaysia ataupun Amanah Saham Bumiputera. Jadi ini pemilikan modal saham, pengenalan IKS. Apa itu IKS? Industri Kecil dan Sederhana. Menggalakkan rakyat Malaysia untuk menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. Menggalakkan rakyat Malaysia untuk terlibat dalam industri. Industri pembuatan barangan. Yang menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Seperti apa? Best Farm Co. Best Farm Co yang jual, yang buat nugget, sausage, Best Farm. Yang banyak terdapat di pasar raya. Ramly Food. Burger, daging burger Ramly semua tu. Itu adalah IKS. Dan juga satu lagi, iaitu pendidikan tenaga kerja mahir, di mana kerajaan telah dengan matlamat untuk lahirkan tenaga kerja mahir, maka diberikan latihan kemahiran melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Cikgu tak tahu lagi ke tidak. Kemudian ada pendidikan menengah, iaitu jurusan akademik dan juga vocational, serta diwujudkan sekolah teknik dan sekolah-sekolah vocational. Itu pendidikan tenaga kerja mahir. Macam mana nak beli saham sebuah syarikat terkenal sebab teringin nak beli lepas SPM nanti? Baik. Baik, satu lagi. Selain daripada DEB, kita ada DPN. Pembentukan Dasar Pembangunan Nasional. Latar belakang pembentukan dilancarkan oleh Dasar Pembentukan Nasional. Ingat yang tadi DEB 1970 hingga 1990. DPN pula, iaitu berlangsung daripada tahun 1991 hingga tahun 2000. So, plan untuk selama 10 tahun dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir, dan kesinambungan DEB
Maknanya sambungan dasar ekonomi baru. Ya, dasar ekonomi baru adalah semasa pemerintahan Tun Abdul Razak. Betul. Okey. Jadi ini okey, kalau kita lihat, okey, iaitu yang kedua, matlamat dia apa? Matlamat DPN adalah untuk mencapai perpaduan negara, okey, melalui pengagihan kekayaan. Okey, agihkan kekayaan, distribute, okey, kekayaan melalui pembangunan seimbang antara negeri dan antara bandar dengan bandar, luar bandar. Dan apakah matlamat DPN? Objektif DPN, wujudkan masyarakat yang bersatu padu. Okey, dengan kukuhkan kestabilan sosial dan politik, kekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Jadi, langkah untuk Malaysia capai taraf negara yang maju. Kita nak capai negara yang maju melalui keadilan sosial, kestabilan politik, kualiti hidup dan kecemerlangan ekonomi. Itu objektifnya. So, kalau objektif saja tanpa perancangan susah juga. Jadi, apakah strateginya? Okey, iaitu merangkumi ekonomi, sosial dan kemudahan fizikal. Di mana dari sudut ekonomi, baik kerajaan menggalakkan pelibatan aktif pihak swasta. Maknanya apa? Pihak swasta seperti pihak-pihak syarikat, firma perlu menyertai kerajaan untuk membangunkan ekonomi. NGO lah, bukan NGO, company. Seperti Sime Darby, seperti Petronas, seperti syarikat-syarikat besar ni perlu juga aktif terlibat dalam pembangunan dengan kerajaan. Itu maksud dia. Kemudian program penanaman semula, getah, kemudian juga kelapa sawit, penggunaan sains dan teknologi, meningkatkan pemilikan saham Bumiputera. Ini semua adalah untuk usaha ke arah meningkatkan ekonomi. Baik. Kemudian daripada sudut sosial, iaitu memberi insentif dan kemudahan pendidikan tanpa mengira kaum, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, membentuk masyarakat yang berdisiplin dan progresif, berdisiplin dan berkembang maju. Itu daripada sudut sosial. Itu strategi-strateginya. Serta kemudahan fizikal dan alam sekitar, di mana menyediakan dan menambah baik kemudahan asas, pembangunan mampan, pembangunan yang terus-terusan tanpa mengabaikan alam sekitar. Jadi ini antara matlamat DPN. Dan kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan dia dibuat melalui ini dia. Okey. Pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, penyusunan semula modal saham dan juga pembangunan wilayah. Basmi kemiskinan, maknanya hapuskan kemiskinan. Apa caranya? Iaitu dengan memberi subsidi dan sokongan kepada penanaman padi dan nelayan, untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran. Malah latihan juga diberi kepada golongan belia daripada Pusat Latihan Giat Mara dan ILP. Kemudian yang kedua, penyusunan semula masyarakat. Dilakukan dengan pembentukan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, meningkatkan tenaga kerja, penyertaan Bumiputera dalam sektor-sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan, latihan dalam bidang pengurusan harta, pemberian kontrak, kuota dan lesen kepada perniagaan milik Bumiputera, perhatian khusus kepada penyertaan Bumiputera dalam IKS serta sebagainya. Itu susunan semula masyarakat supaya Bumiputera dapat kembali majukan ekonomi mereka. Kemudian susun semula modal saham, di mana Bumiputera, matlamat dia iaitu supaya Bumiputera ada sekurang-kurangnya 30% share dalam dalam pemilikan saham. Jadi melalui program penswastaan memperuntukkan sejumlah saham yang diswastakan kepada Bumiputera. Contohnya Mara, Pernas dan juga PKEN
Okey. Bermaksud apa? Mara Pernas PKEN ni akan beli 30% saham daripada syarikat-syarikat besar dan dia akan jualkan saham itu kepada Bumi Putra supaya 30% syarikat-syarikat itu 30% saham syarikat itu dimiliki oleh kaum Bumi Putra. Okey. Dan juga kalau kita lihat pembangunan wilayah untuk meningkatkan integrasi ekonomi. Pembangunan wilayah maknanya pembangunan kawasan-kawasan, okey, untuk meningkatkan integrasi ekonomi. Paling penting, ada kawasan yang akan dinaikkan untuk apa? Memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Yalah, ada kawasan yang maju, ada kawasan yang tak maju. So kawasan tak maju itu yang diperbaiki. Dibangunkan wilayah supaya mencapai kesamarataan pendapatan antara kaum. Kesamarataan pendapatan. So diwujudkan MARDI, konsep pertanian pintar untuk tingkatkan hasil pertanian. Dan bagaimana pencapaian DEB dan DPN? Berjaya tak? Itu kalau kita lihat. Berjaya ke tidak? Okey, ada dua muka surat di sini kita lihat. Iaitu yang pertama daripada sudut aspek sosial. Berjaya? Berjaya. Okey, so kejayaan ini yang selalunya kamu kena ingat sebab dia akan keluar dalam bentuk soalan isi. Dia bertanya tentang apakah pencapaian, bagaimana pencapaian DB dan DPN. So, take note dan kamu boleh nomborkan. Nombor 1, berjaya tak untuk turunkan kadar kemiskinan? Ya, berjaya. Berjaya. Okey. Walaupun kemiskinan masih ada, tapi berjayalah. Turunkan kadar kemiskinan. Okey, iaitu dengan peluang pekerjaan bertambah, pendapatan isi rumah pun bertambah. Okey, kualiti hidup pun meningkat. Okey, kurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan. Okey, penurunan kadar kemiskinan. Yang kedua, peningkatan kualiti hidup. Okey, peningkatan kualiti hidup. Iaitu peningkatan daripada sudut kesihatan, pendidikan, pemilikan barang keperluan pun dah meningkat. Infrastruktur kita pun dah maju. Itu peningkatan kualiti hidup. Kemudian yang ketiga, telah wujudnya masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumi Putra, membentuk kelas Bumi Putra komersial. Maknanya mewujudkan Bumi Putra yang menjadi tokoh-tokoh dalam perbankan, seperti siapa ni? Tan Sri Azman Hashim, pemodal saham, pemilik syarikat pelabuhan seperti Tan Sri Mokhtar, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Ini tokoh-tokoh Bumi Putra. Cikgu, Ya. saya terlupa nak tanya cikgu tadi. Kalau orang yang bekerja kat Felda, kalau dia macam nak bersara kan, ataupun dia nak pindah ke kawasan lain daripada Felda, dia boleh ke tak? Kerajaan bagi tak dia berpindah? Okey, baik. Kalau untuk berpindah itu sebenarnya dia boleh berpindah. Tetapi, kalau juga yang ketiga, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian, kemunculan golongan pertengahan yang keempat, kemunculan golongan-golongan pertengahan, iaitu golongan-golongan profesional, pemodal, teknikal semua. Dan ini semua adalah hasil daripada peningkatan taraf hidup. Golongan pertengahan ni macam mana cikgu? Golongan pertengahan adalah golongan-golongan yang seperti golongan-golongan yang bekerja di sektor kerajaan seperti guru, seperti juga pensyarah, juga pegawai-pegawai. Itu golongan pertengahan lah. Golongan pertengahan. Baik. Itu wujud dah pencapaian ini. Kemudian juga pembangunan pendidikan. Di mana kalau kita lihat pertumbuhan institusi pendidikan juga berlaku. Yang ini yang kelima. Pertumbuhan institusi pendidikan, munculnya graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal, dan ini dapat memperbaiki taraf hidup rakyat. Dan yang keenam, pengangkutan dan perhubungan, pemodenan pengangkutan awam, jaringan sistem jalan raya semua dah maju. Dan juga yang ketujuh, perkembangan wilayah, munculnya bandar-bandar baru, Felda Segitiga Jengka,
dengan menyediakan pelbagai kemudahan perkhidmatan. So kita lihat bahawa DB dengan DPN sebenarnya pencapaiannya memang kita kata mencapai matlamat, even though ia tidaklah sepenuhnya, tetapi still capai matlamat lah. Dan dari sudut aspek ekonomi kalau kita lihat, tadi daripada sudut aspek sosial, ini aspek sosial. Dan kalau satu lagi aspek ekonomi, iaitu negara kita sekarang ini telah ada perindustrian berteknologi tinggi seperti HiCom. HiCom ni Heavy Industrial Company of Malaysia. Okay, jadi contohnya HiCom ini Malaysia dah tubuhkan untuk apa? Untuk membaiki kapal, untuk industri besi dan keluli, loji gas cecair. Ini memang heavy industrial sebab penggunaan jentera moden dan industri berat ini. So kita dah ada perindustrian berteknologi tinggi. So itu tanda kemajuan hasil DEP dan DPN. Itu pertama. Yang kedua, wujudnya kawasan perindustrian baru. Okey, seperti estet perindustrian. Okey, dibangunkan sebagai bandar-bandar terancang. Okey, taman teknologi perindustrian di bawah Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi. Okey. Dan zon perindustrian bebas. Kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai. Kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai ataupun takrif sebagai insentif untuk menarik pengusaha melabur. Okey. Dan juga satu lagi kita lihat iaitu kenderaan buatan Malaysia. Ini Proton lah. Penubuhan HiCom menyebabkan wujudnya Proton dan Pro 2 serta Modernas. Jadi ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat. Baik. So ini adalah merujuk kepada bab yang ke-8 iaitu kita kata sebagai bagaimana mencapai kemakmuran negara, iaitu dengan DEB dan DPN. Baik. So kita break sekejap untuk 10 minit sebelum kita masuk pada bab 9 dasar luar dan juga kita akan masuk kepada okey, kita akan masuk bab yang ke-9 dan ke-10 selepas kita break sekejap. Okey, cikgu rekod semula ya. Baik, bab 9 dasar luar iaitu hubungan luar. So hubungan luar ni memang dah ada sebelum Melaka lagi, di mana kita tahu ada beberapa kerajaan. Di sini dimunculnya kerajaan-kerajaan baru yang mungkin kamu first time dengar seperti apa? Pan-Pan, okey, Langkasuka, Cihtu. Okey, untuk pengetahuan kamu, Pan-Pan, Langkasuka, Cihtu ni semua di tanah Melayu kan? Di tanah Melayu. Cihtu tu di Kelantan, Langkasuka tu di Kedah. Pan-Pan ni kalau tak salah cikgu berada di Terengganu. Okey. So, kerajaan-kerajaan dulu ni adakan hubungan dengan China. Ini sebelum Melaka. Kemudian juga semasa Kesultanan Melayu Melaka, kita dah ada hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Dan semasa zaman British, semua negeri-negeri iaitu NNS ke, NNMB ke, NNMTB ke, semua hubungan luar dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Okay. Itu semasa zaman British. Dan selepas kemerdekaan, barulah pemimpin negara kita menggubal dasar luar, iaitu ada 2 dasar luar, iaitu pro-barat anti-komunis. Itu satu. Satu lagi iaitu menjalin hubungan dengan semua, iaitu itu dipanggil dasar apa? Dasar berkecuali. Sila tambahkan kat sini, iaitu dasar berkecuali. So ada 2. So ada 2 dia punya dasar yang diamalkan. Mula-mula pro-barat dan anti-komunis, kemudian bertukar kepada dasar berkecuali. So itu dasar luar Malaysia. Dan kenapa pentingnya hubungan luar Kesultanan Melaka dulu, iaitu untuk menjamin kestabilan dan keselamatan negara, menjamin kemakmuran Melaka, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan, mendapat perakuan tentang kedaulatan Melaka, serta membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Baik. Dan kalau kita lihat, kalau nak gubal dasar luar,
siapa yang akan buat dasar luar itu? So yang global dasar luar itu ialah Kementerian Luar Negeri. Iaitu Kementerian Hal Ehwal Luar, dan namanya ditukar kepada Wisma Putra. Nama bangunan tu Wisma Putra. Maknanya Wisma Putra tu ialah iaitu Kementerian Luar Negara lah. Yang berperanan menggubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia. So itu bagaimana dasar luar Malaysia digubal, dan apakah matlamat dia? Matlamat kita kena buat iaitu untuk pertahankan kemerdekaan. Dan kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, memupuk hubungan baik dengan negara lain, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia, serta menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. So itu sebab kita buat dasar luar. Okey. Bukan. Okey. Dasar berkecuali ini bermaksud dasar yang tidak memihak. Ya, apa itu dasar berkecuali? Dasar berkecuali ini bermaksud iaitu dasar yang kita kata sebagai definisi dia, dasar yang tidak memihak kepada mana-mana blok. Mana-mana blok dunia, iaitu sama ada blok kapitalis ataupun blok komunis. Maknanya kita tidak memihak kepada mana-mana blok. Jadi kita berkecuali. Sebab itu kita menjalinkan apa tujuan dia? Supaya kita dapat menjalin hubungan dengan semua. Tak kiralah negara tu negara komunis ke tidak, kita tetap berkawan. Kita tetap menjalinkan hubungan diplomatik. Cuma kalau negara tu memang kita ada masalah, memang kita taklah kan. Contohnya macam Israel. Memang kita tak buat hubungan. Kerana kita tidak menyokong tindakan Israel dalam menindas rakyat Palestin. Sebab tu kita tidak buat hubungan dengan Israel. Baik. Faktor penggubalan dasar luar. Apakah faktor-faktornya? Kenapa nak dibuat? Kerana daripada sudut ikatan sejarah. Sebab Malaysia ni memang daripada sejarahnya berhubungan buat hubungan dengan Singapura, Indonesia, Brunei, China. Selain daripada itu, daripada sudut keagamaan, sebab tu kita kena buat hubungan dengan Arab Saudi, Mesir. Selepas merdeka kita menyertai Commonwealth. Baik. Selain daripada faktor ikatan sejarah, yang kedua iaitu kepimpinan. Di mana kebijaksanaan dan kebolehan pemimpin itu penting. So pemimpin perlu peka dengan perkembangan dan perubahan antarabangsa untuk menentukan hala tuju. Dan 1990-an Malaysia menjalin hubungan dengan negara sedang membangun. Ini adalah perubahan sikap pemimpin. Di mana pemimpin-pemimpin kita sebelum itu, back to 1950s, 1960s, 1970s, negara kita banyak membuat hubungan dengan negara-negara besar. Amerika, kemudian juga Barat, untuk apa? Untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Tapi sekarang 1990-an Malaysia menjalin hubungan dengan negara sedang membangun. Untuk bersama-sama membangunkan ekonomi. Baik, itu kepimpinan. Faktor yang ketiga, keperluan nasional. Di mana kepentingan nasional ini, kepentingan negara diberi keutamaan. Iaitu demi untuk menjaga kedaulatan. Menjaga kedaulatan ni maksudnya menjaga kemerdekaan negara kita. Sebab negara kita ni fragile. Mudah pecah. Macam itulah. Iaitu sebab Malaysia ni kedudukan dia strategik. So kita mudah diakses oleh semua negara di dunia. So oleh sebab itu kita perlu bentuk dasar luar. Jadi kepentingan ekonomi dan keamanan, di mana Malaysia amalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali. Menjalin hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Dan juga kita buat penggubalan dasar luar negara
Okey, kerana yang keempat iaitu persekitaran luar. Perubahan perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa, era perang dingin, ya, dasar luar negara pro barat. Bila menghadapi Cold War, satu dunia Cold War, perang dunia, perang dingin. Kemudian 1970-an kita berubah daripada pro barat kepada dasar tidak berpihak, iaitu dasar berkecuali. So perubahan itu menyebabkan kita kena ubah dasar luar. Dan kalau kita lihat inilah dia, Malaysia dalam PBB. Salah satu subtopik yang penting juga keluar. Okey, Malaysia dalam PBB, tujuan dia, kenapa Malaysia join PBB? Okey, PBB kita tahu ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia, dan Malaysia menjadi anggota PBB sejak kita merdeka lah. Sejak kita merdeka. Dan Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB dan pendirian Malaysia dalam soalan antarabangsa, hidup bersama secara aman. Tertinggal pula perkataan aman dia. So ini antara bukti komitmen Malaysia dan PBB, mendukung piagam PBB, terlibat dalam agensi di bawah PBB, sumbangan misi pengaman, membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Jadi kalau kita lihat inilah dia, mendukung piagam. Piagam tu perlembagaan PBB. PBB matlamat dia apa? Tegakkan hak asasi manusia. Hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. So Malaysia ikut mendukung piagam ini. Ikut kehendak PBB ini iaitu tegakkan hak asasi manusia, hormat menghormati dan tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Yang kedua, terlibat dalam agensi PBB seperti UNESCO. Iaitu satu badan pertubuhan yang dan di bawah PBB yang mana untuk mengiktiraf tapak-tapak warisan dunia. Ya. Seperti Gunung Bulu dan sebagainya. Ada FAO untuk bekerjasama dalam pengeluaran makanan, WHO dalam bidang kesihatan dan perubatan, UNHCR ini untuk pelarian, melindungi pelarian serta golongan tidak bernegara. Kemudian PBB dibenarkan membuka pejabat di Kuala Lumpur untuk UNHCR dan juga Majlis Keselamatan, di mana Malaysia dipilih sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan sebanyak 4 kali. Terlibat dalam agensi PBB, sumbangan dalam misi pengaman, menghantar misi pengaman ke negara yang berkonflik seperti di Kongo, Namibia, Somalia, Bosnia, Kemboja. Ingat ada dua sumbangan Malaysia ni, satu misi pengaman, satu lagi misi pegawai pemerhati. Misi pengaman, kalau kamu lihat, untuk pastikan keselamatan, maknanya hantar tentera lah. Ya, pastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata. Tapi kalau pegawai pemerhati, menghantar pegawai-pegawai untuk membantu pentadbiran dan pengurusan, latihan teknikal dan juga menjadi juru bahasa. So, kalau pegawai pemerhati untuk bantu di bidang administration, di bidang teknikal dan sebagainya. Tapi kalau misi pengaman, Malaysia hantar tentera ke negara-negara yang berkonflik, yang ada perang lah. Dan antara tokoh Malaysia yang terkenal dalam agensi PBB adalah seperti Tan Sri Razali Ismail, kemudian Dr. Jomo Kwame Sundaram dan juga Tan Sri Jamilah Mahmud. Ini antara tokoh Malaysia dalam agensi PBB inilah. Sekadar beberapa orang sajalah. Baik. Malaysia dan Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Commonwealth ialah negara anggota bekas tanah jajahan British. Tapi negara yang telah merdeka lah. Dan kenapa Malaysia sertai Commonwealth? Untuk membentuk semangat setia kawan negara anggota. Kemudian kerjasama dalam pelbagai bidang. Daripada Commonwealth inilah Malaysia memperjuangkan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi,
pembangunan sosial dan pengurusan isu antarabangsa. Dan antara penyertaan dan sumbangan Malaysia dan Commonwealth, sila take note tentang beberapa program ini seperti rancangan Colombo. Soalan pernah keluar dalam dalam soalan objektif. Rancangan Colombo. Iaitu apa itu rancangan Colombo? Colombo tu nama tempat Nama tempat rancangan tu dibuat. Okey, iaitu pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan rancangan Colombo ini ialah menangani masalah kemiskinan. Caranya memberi khidmat nasihat tentang pendidikan, pertanian, kemudian memberi program latihan untuk kaki tangan awam, kemudian juga bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun. Ingat, rancangan Colombo menangani masalah kemiskinan. Kemudian kerjasama pertahanan, di mana melalui perjanjian antara Britain dengan Tanah Melayu pada 12 Oktober 1957, iaitu untuk memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara, dan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategi Commonwealth lah. Kalau tak salah cikgu, dia punya perjanjian itu dipanggil AMDA. AMDA. Anglo-Malayan Defence Agreement. Yes, AMDA. Baik. Kemudian kerjasama ekonomi. Di mana kalau kita lihat, komoditi utama negara lebih mudah. Komoditi kalau ada tanya komoditi itu apa? Komoditi itulah bahan mentah. Minyak kelapa sawit, getah. Lebih mudah diekspor ke negara anggota Commonwealth lah. Sebab cukai lebih rendah. Dan ada kemudahan seperti kemudahan kredit. Kerjasama ekonomi. Kemudian Malaysia pernah menjadi tuan rumah persidangan COGEM. Iaitu mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Dan Malaysia juga menentang dasar apartheid. Iaitu apa itu dasar apartheid? Dasar yang menyalahgunakan hak asasi manusia berdasarkan warna kulit. Itu yang banyak berlaku di Afrika Selatan. Dan Malaysia pernah mengajukan sukan Commonwealth pada tahun 1998 untuk eratkan hubungan antara negara anggota. Itu sukan Commonwealth. Baik. Cabaran untuk mengukuhkan dasar luar. Rancangan Colombo ni yang Malaysia sertalah kan? Ya, betul. Rancangan-rancangan ini, maknanya rancangan Colombo ni adalah penyertaan Malaysia. Malaysia juga sertai rancangan Colombo, kerjasama ekonomi, Commonwealth, COGEM semua kan. Itu memang rancangan yang Malaysia sertai lah. Ya. Baik. Cabaran mengukuhkan dasar luar. Antara cabaran, kita tahu maksud cabaran ni, maksud cabaran ini bermaksud kita kata rintangan, halangan, masalah-masalah dalam mengukuhkan dasar luar. Nak kukuhkan dasar luar, nak firmkan dasar luar tu, susah. Dan antara sebab dia, apa cabaran dia? Seperti cabaran politik antarabangsa. Di mana Malaysia amalkan dasar berkecuali tanpa mengira ideologi. Jadi ini juga memberi masalah juga kepada negara-negara yang tidak suka melihat Malaysia ada buat hubungan dengan Korea Selatan ke, Korea Utara ke, ataupun China ke kan. Sebab kita mengamalkan dasar berkecuali. Dan cabaran politik keselamatan dan juga pertahanan, di mana AMDA, perjanjian Malaysia dengan Britain, ditamatkan pada 1971 dan digantikan, ingat AMDA tu digantikan dengan FPDA. Melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan juga Australia. Dan Malaysia mendapat bantuan teknikal dan latihan bersama, bekerjasama dengan negara ASEAN dalam memperkuatkan pertahanan keselamatan serantau Asia Tenggara, dan mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN diadakan untuk menandatangani perjanjian sempadan dengan Thailand tentang isu keselamatan.
Itu cabaran mengukuhkan dasar luar ni. Kan ada banyak perjanjian yang perlu dibuat. Kemudian cabaran politik serantau, di mana kalau kita lihat perluasan pengaruh komunis di Indochina menyebabkan ketidakstabilan di rantau Asia Tenggara, kemudian kedatangan pendatang asing Vietnam, kemudian Malaysia sokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN bagi membincangkan pergolakan di Indochina dan masa hadapan rantau Asia Tenggara. Serta cabaran pembangunan ekonomi, di mana nak kukuhkan dasar luar tapi penguasaan atau dominasi negara maju untuk menentukan harga komoditi seperti biji timah, getah, hasil minyak dan gas. Jadi oleh itu Malaysia menjadi anggota ITC dan juga GATT. Iaitu anggota negara-negara pertubuhan, dan Malaysia mendesak harga barangan dapat dikawal. Lalu Malaysia menubuhkan Petronas untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara. Ini cabaran-cabaran dalam bab 9 dia. Dan ASEAN. Kita tahu ASEAN iaitu ditubuhkan bermula pada ASA. Ditubuhkan pada 1961, hanya ada Malaysia, Indonesia dan Filipina. Kemudian Mafilindo yang cuba menyelesaikan isu perbentukan Malaysia tapi gagal, dan 1967 ASEAN ditubuhkan. Bermula dengan 5 buah negara dulu. Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand, kemudian tambah lagi 5. Kemboja, Laos, Brunei, Myanmar dan juga Vietnam. Baik. Apa yang penting tentang ASEAN? ASEAN ni penting kerana ada 4 perkara. Pertama, ASEAN ini adalah zon aman, bebas berkecuali, zone of peace, freedom and neutral, ZOFAN. Jadi maknanya zon yang bebas daripada senjata nuklear, bebas daripada peperangan semualah. Itu yang Malaysia menjalinkan hubungan dengan China tu. Kan. Dan dalam ASEAN juga mereka menyelesaikan konflik antarabangsa, iaitu berlaku konflik di Vietnam dan Kemboja kerana ancaman komunis dan pelarian. Malaysia menyeru kuasa besar tidak campur tangan dalam isu Vietnam. Dan Malaysia juga hantar pasukan pengaman PBB. Itu. Kerjasama sosial melalui SEAMEO, Southeast Asia Malaysian of Ministry of Education Organisation, iaitu mesyuarat menteri-menteri pendidikan negara-negara Asia Tenggara. Jadi mereka kerjasama sosial ni iaitu merangkumi pendidikan, pertukaran pelajar, kemudian kerjasama dalam kebudayaan, dan juga mewujudkan sukan SEA untuk menjalin kerjasama dalam sukan. Serta kerjasama ekonomi. Negara anggota ASEAN adalah rakan dagang penting Malaysia. Contohnya, kalau kita lihat syarikat AIP ni, pengeluaran baja urea di Indonesia dan Malaysia, pengeluaran baja fosfat dan kuprum di Filipina, penghasilan serbuk soda di Thailand. Malaysia mempromosi dan menyokong konsep integrasi ekonomi ASEAN, wujudkan pasaran tunggal ASEAN yang bebas. SKP dilaksanakan untuk meningkatkan perdagangan antara negara dengan memberi potongan cukai barangan kepada negara-negara sesama ASEAN. Jadi kalau kita lihat, memang pertumbuhan Malaysia dalam ASEAN ini memang banyak aktiviti dia, supaya dapat memberi keuntungan kepada semua pihak. Dan Malaysia dalam NAM tu apa? Non-aligned movement, pergerakan negara-negara tanpa pihak, non-aligned movement, NAM. Baik. So kita tahu bahawa Malaysia selepas kemerdekaan amalkan dasar Perubatan dan menolak untuk bersikap neutral pada awalnya. Tetapi kemudian bertukar kepada dasar berkecuali, jadi terlibat secara aktif dalam NAM, berkecuali. Baik, apa sumbangan Malaysia dalam NAM ni? Iaitu
peranan Malaysia, Malaysia telah menyertai NAM pada tahun 1970. Malaysia ubah dasar dari pro-barat kepada dasar yang lebih terbuka berasaskan prinsip neutral, aman, bebas, berkecuali. Jadi, neutral tu macam mana? Sikap neutral tu maknanya apa? Neutral tu maknanya tidak memihak. Tidak memihak. Contohnya kalau macam, contoh macam kalau fair lah. Contoh kalau macam Daniel bergaduh dengan Sushmita, bergaduh. Dua-dua report pada cikgu. So cikgu tidak akan memihak kepada mana-mana. Cikgu kata being neutral. So yang ini pun tak salah, yang ini pun tak salah. Jadi apa yang perlu dibuat iaitu kedua-duanya, dua-dua bersalah. Jadi dua-dua kena rotan kat kaki, padan muka. Contoh. Baik. Okey. Baik. Kemudian itu maksud neutral tidak memihak. Okey. Baik, kemudian menjadi tuan rumah sidang Kemuncak 6 pada 2003. Okey, menjadi pengerusi 6, memperjuangkan isu dasar apartheid dan juga isu Palestin, melaksanakan dasar aman dan berkecuali. Dan negara kita pernah jadi tuan rumah. Tuan rumah sidang Kemuncak pengerusi. Sidang Kemuncak 6 ni. Okey. Deklarasi Kuala Lumpur. Okey, sila take note benda ni. Okey, cikgu akan padam sikit. Baik. Deklarasi Kuala Lumpur. Keluar soalan ini dekat trials objektif baru ni. Okey, deklarasi Kuala Lumpur menyatakan sikap 6 terhadap isu Palestin. Okey, sikap 6 terhadap isu Palestin serta serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq. So ada dua isu kat sini. Okey. Jadi pencerobohan kuasa besar terhadap negara kecil itu adalah sangat-sangat tidak dialu-alukanlah. Jadi Malaysia pernah menjadi pengerusi 6 dan berusaha untuk meningkatkan tahap kemajuan dan pembangunan anggota 6 tu. Dan peranan dalam politik menyuarakan, Malaysia menyuarakan isu pencerobohan terhadap hak asasi manusia dan negara lain seperti isu apartheid, Bosnia Herzegovina, dengan cara tekanan politik dan ekonomi dikenakan ke atas Afrika. Sebab Afrika yang amalkan dasar apartheid. Dan isu Bosnia Herzegovina, keahlian Yugoslavia itu digantung dan Malaysia terima pelarian daripada Bosnia dan Herzegovina. Okey. Dan Malaysia juga dalam 6 mengamalkan dasar keamanan dan berkecuali. Minta agar rantau Asia Tenggara diterima sebagai sebuah kawasan yang berkecuali. So berpandangan bahawa negara besar seperti China, Amerika ni tidak perlu campur tangan. Okey, dan memberi penekanan kepada tekanan kepada negara di rantau Asia Tenggara. Lalu tanda tangan perisytiharan Lukasa. Okey, take note perisytiharan Lusaka ni iaitu pengharaman senjata nuklear di kawasan Asia Tenggara. Itu dasar keamanan dan berkecuali. 6. Dan yang terakhir OIC untuk bab 9 OIC, Organisation of Islamic Country. Iaitu ada 57 buah negara memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam semua bidang. Tunku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung yang pertama. Dan beliau mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam seluruh dunia mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kita tahu bahawa Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita yang kelima, pernah menjadi pengerusi OIC dari sudut pembangunan pendidikan. Pembinaan UIA. Ini adalah pembangunan pendidikan, memberi beasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di universiti ini. Kemudian menyokong aktiviti Bank Pembangunan Islam. So pembangunan ekonomi Islamik ni membawa kepada penubuhan bank Islam. Malaysia sebenarnya yang terlibat dalam tu. Dan juga menangani isu politik negara Islam. Menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq,
Okey, 15 orang pegawai tentera Malaysia sertai pasukan tentera pemerhati PBB dan menyokong perjuangan rakyat Palestin dan PLO. Okey, ini adalah bagi menangani isu politik negara Islam. So, itulah di bab 9. Bab 9 sebenarnya banyak kepada pertubuhan-pertubuhan. Tetapi sila berikan fokus anda kepada beberapa seperti OIC dan juga ASEAN kata Pak Cikgu ada keluar dalam trial. Nanti kita akan tengok. Okey, dan bab terakhir bab 10. Bab 10. Okey, kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Malaysia dalam isu global contemporary, iaitu Malaysia. Yalah, kita dalam isu dunia ni banyak isu seperti apa? Dadah lah especially kan. So penyalahgunaan dadah, so Malaysia telah buat apa? Okey, iaitu bekerjasama dengan Interpol dan negara lain untuk menggubal strategi memerangi dadah. Malah Tun Dr. Mahathir Mohamad dipilih sebagai Ketua Jawatankuasa Anti Dadah Kebangsaan ataupun antarabangsa. Itu salah guna dadah. Kemudian pertindihan sempadan. Ada 3 sempadan yang bertindih di sini yang kamu kena tengok isu dia. Pertama iaitu tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Okey, Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura. Akhirnya Pulau Batu Putih jadi milik Singapura. Tuntutan sipadan dan ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi mahkamah memutuskan sipadan dan ligatan itu hak milik Malaysia. Tuntutan Kepulauan Spratly. Ada 3 Pulau Batu Putih, sipadan dan ligitan dan Kepulauan Spratly melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Okey. Dan sampai sekarang ianya masih belum selesai lagi lah. Tentang pertindihan simpadan Kepulauan Spratly. Kemudian kempen anti minyak sawit. Okey. Ada kempen anti minyak sawit di mana minyak sawit ni sebenarnya adalah pesaing utama kepada minyak kacang soya daripada Amerika. Okey. Jadi, kempen anti minyak sawit ni dilancarkan oleh pengeluar minyak kacang soya, ASA dan juga pihak NGO. Okey. Jadi bagaimana cara Malaysia atasi isu ini? Iaitu melalui kempen, melalui RISPO, kempen dan dapatkan sijil skim persijilan MSPO, iaitu skim persijilan iaitu good manufacturing, okay, iaitu sistem pengeluaran yang kemas dan tidak mencemarkan alam, dapatkan sijil itu supaya membuktikan bahawa Malaysia tidak mencemarkan alam sekitar sepanjang mengeluarkan minyak kelapa sawit. Macam tu. Pemerdagangan orang. Okey, iaitu ini adalah kita kata aktiviti warga asing masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Aduh, isu ni malas ni. Kan, sebab apa? Cikgu sedar cikgu adalah orang asing. Kan, cikgu kan orang jauh Amerika. So dibawa masuk ke sini kan. Jadi tapi cikgu ikut secara legal bukan diperdagangkan oleh mana-mana orang. Baik. Kemudian kedudukan Malaysia strategik. Kedudukan Malaysia strategik menjadi lokasi transit bagi pemerdagangan orang. Jadi apakah tindakan Malaysia? Kuat kuasakan undang-undang. Hak kanak-kanak 1989, protokol PBB untuk cegah dan sekat serta hukum pesalah tu. Memberi bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang, menubuhkan Council for Anti-Trafficking in person and MAPO. Okey. Jadi pemerdagangan orang juga menjadi isu yang Malaysia banyak cuba selesaikan. Dan satu lagi penyakit berjangkit, especially AIDS. Okey, jadi so kalau kita lihat WHO memperakui pencapaian Malaysia berjaya kurangkan masalah penularan wabak AIDS daripada ibu kepada anak. Okey. Dan Malaysia menyambut Hari AIDS Sedunia 1 Disember setiap tahun supaya kita dapat mengurangkan isu berkaitan AIDS inilah. AIDS Baik.
Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Okey. Isu dengan ekonomi antarabangsa ni yang pertama iaitu tentang penguasaan atau dominasi ekonomi negara maju. Malaysia terpaksa berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai. Jadi Malaysia meminta Malaysia bersuara untuk diberi layanan yang adil lah, yang saksama, dan hal ini dibangkitkan dalam APEC. Itu Malaysia. Malaysia ni berani berjuang sebenarnya. Yang kedua iaitu meluaskan pasaran ekonomi. Jadi meningkatkan perdagangan melalui AFTA. Okey, perjanjian AFTA, okey, untuk negara-negara ASEAN. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi hasil keluaran negara ASEAN. Kerjasama ekonomi khasnya untuk kurangkan tarif dan cukai barangan. Yang ketiga, mengantarabangsakan sistem keuangan Islam. Seperti menumbuhkan inisiatif untuk menyokong perkembangan keuangan Islam. Itu. Kemudian kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okey, di mana kalau kita lihat pembangunan wilayah baru yang dimajukan bersama-sama negara anggota ASEAN yang ada apa tahu? Yang ada IMPGT, IMSGT. Itu ya. Antara contoh dia iaitu IMSGT dan satu lagi okey iaitu IMTGT. IMT Indonesia Malaysia IMT Indonesia Malaysia Thailand, IMS Indonesia Malaysia Singapore. So GT ialah growth triangle. Okey. Segitiga pembangunan. Okey. Dan manfaat yang diperoleh daripada kerjasama ini dapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN, kurangkan pergantungan kepada pasaran kewangan antarabangsa, membendung campur tangan ekonomi negara maju. Dan kelima, isunya iaitu Malaysia pernah menangani kemelesetan ekonomi. Jadi Malaysia didesak menggunakan pelan IMF tetapi Malaysia enggan terimanya. Lalu Malaysia menggunakan pendekatan sendiri dengan menambat kadar pertukaran ringgit, iaitu dolar US dollar kepada 1 US dollar bersamaan dengan RM3.80. Baik. Sebelum kita tu, tapi sebenarnya terima kasih Dam. Baik. Isu Palestin, kamu kena ingat agensi-agensi yang terlibat seperti Aman Palestin, Cinta Gaza Malaysia, MAPIM, dan juga Muslim Care. So dia ada 4 yang NGO yang aktif. Seperti Aman Palestin, Cinta Gaza Malaysia, MAPIM dan juga Muslim Care. Dan sila lihat dia punya aktiviti-aktiviti itulah. Dan di sini ada sukarelawan yang menyertai dan menyokong tentang isu Palestin itu. Paling penting sebenarnya, pelibatan rakyat Malaysia ni, kamu kena ingat dia punya isu dan juga agensi yang terlibat. Itu penting. Ya, itu yang penting. Contoh macam isu Syria ni. Yang kedua, isu Syria ni, iaitu Syria mengalami masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. So, siapakah NGO yang terlibat? NGO yang terlibat ialah MyCare. Kemudian Cinta Syria Malaysia ataupun CSM. Serta juga Global Peace Mission GPM. Jadi, so ingat dia punya agensi dan aktiviti yang dia signifikan seperti Cinta Syria Malaysia ni, sekolah kita. Kaitkan dia begitu. Ya. Baik. Kemudian tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Di mana kita tahu tsunami berlaku di Aceh, maka NGO di Malaysia yang terlibat adalah seperti Mercy Malaysia, kemudian ABIM serta Yayasan Restu. NGO iaitu Mercy, kemudian ABIM
dan juga kemudian Yayasan Restu. Antara NGO yang terlibat dalam memberi bantuan dalam isu tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Ya. Dan usaha mengekalkan kelestarian global, di mana kalau kita lihat apa itu kelestarian, kelestarian global maksudnya mengekalkan dan memelihara keadilan alam sekitar. Memelihara keamanan ataupun alam sekitar lah. Antaranya iaitu mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Ini penting. Deklarasi Langkawi tentang apa, cikgu? Deklarasi Langkawi tentang usaha menangani isu alam sekitar seperti kesan rumah hijau, penipisan ozon serta pencemaran. Itu deklarasi Langkawi. Jadi Malaysia telah isytiharkan dasar alam sekitar negara 2002 dan waktu inilah Kerajaan Kedah isytiharkan Langkawi sebagai geopark, kawasan yang dilindungi dalam deklarasi Langkawi. Antartika sebagai warisan sejagat. Malaysia mendesak PBB ambil alih menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Cadangkan PBB mentadbir Antartika. Segala bentuk hasil yang terdapat di Antartika tu dikongsi bersamalah. Dikongsi bersama-sama. Malah Malaysia juga ada membentuk pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Kan? Baik, kemudian menyertai sidang kemuncak bumi, di mana Malaysia terlibat dalam sidang kemuncak bumi ini, dan mengeluarkan deklarasi Agenda 21 tentang tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekosistem, maka terlibatlah dalam protokol Kyoto 1997, persidangan alam sekitar di Bali. Ini adalah persetujuan dan persefahaman dengan negara maju bahawa mereka akan kurangkan pembebasan gas rumah hijau dan menggalakkan penggunaan tenaga baru seperti tenaga solar. Usaha mengekalkan kelestarian global. Dan apakah wawasan Malaysia menuju masa depan? Wawasan matlamat Malaysia dalam komuniti ASEAN. Iaitu fokus kepada ekonomi, sosial budaya dan keselamatan. Malaysia berharap agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin. Segala konflik dapat diselesaikan secara damai dan berharap integrasi antara negara anggota ASEAN dapat ditingkatkanlah. Selepas itu, wawasan Malaysia untuk keselamatan makanan supaya memastikan setiap orang pada setiap masa ada akses kepada sumber makanan yang mencukupi. Antara isunya iaitu tentang kenaikan harga barangan yang keterlaluan serta bekalan barangan terhad kerana masalah pengeluaran, bencana alam dan pencemaran makanan. Apa tindakan Malaysia dan negara-negara ASEAN? Menubuhkan rizab sekuriti makanan dan juga simpanan bank kecemasan ASEAN untuk mengatasi masalah kekurangan makanan. Dan alam sekitar, isu jerebu. Memang tiap-tiap tahun berlaku. Isu jerebu, pembakaran terbuka yang tidak terkawal, perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sempadan. Jadi negara anggota mengambil langkah untuk memastikan jerebu tidak akan berlaku lagi. Jadi menekankan prinsip ASEAN tanpa jerebu 2020. Itu berkaitan dengan alam sekitar isu jerebu. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat di sini iaitu baik. Kalau kita lihat zon bebas nuklear. Zon bebas nuklear iaitu kedudukan Asia Tenggara yang strategik ini terlibat dalam persaingan antara negara ada senjata nuklear seperti China dan Amerika Syarikat.
Jadi Malaysia dan ASEAN menandatangani SEANWFZ, Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara, iaitu tidak boleh kembangkan, keluarkan, memiliki senjata nuklear. Tak boleh. Perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan perlu bebas daripada senjata nuklear. Tidak benarkan sama sekali kapal yang membawa senjata nuklear berlabuh. Tak boleh. So, ini zon bebas nuklear. Kemudian isu seterusnya, kerelevanan macam sebut kerelevanan organisasi antarabangsa. So PBB dengan OIC ni tidak mampu melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun. Seolah-olah apa? Seolah-olah macam tak ada function, tak relevan. Jadi pandangan Malaysia terhadap kuasa veto, iaitu kuasa veto oleh negara besar hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa veto bersama-sama dengan 3 anggota yang tidak memiliki kuasa veto setuju menggunakannya. So ini dapat mengurangkan penyalahgunaan kuasa veto yang dimiliki oleh 5 negara anggota tetap Majlis Keselamatan kan. Okay. Baik. Kemudian hak asasi manusia. Okey. Pelarian dan pendatang asing tanpa izin, kehadiran parti pendatang asing tanpa izin memberi implikasi terhadap sosial serta mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Tindakan Malaysia program UNHCR. So Malaysia dilantik sebagai ahli Suruhanjaya ini serta menubuhkan Suhakam. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Untuk mengukuhkan pengurusan warga asing, ditubuhkan satu lagi UNHCR punya bahagian lah. Baik. So dengan itu kita pun telah tamat bab yang 10. Bab 10 sebenarnya adalah banyak berkaitan dengan matlamat Malaysia, usaha-usaha deklarasi, kemudian pelibatan Malaysia dalam pelbagai isu, dan agensi-agensi yang terlibat, dan sebagainya. Itulah dia bab 10. Maka dengan itu kita telah pun tamat bab 10. So kita boleh bertahan kita nak lihat iaitu berkaitan dengan tudingan ataupun kita lihat kepada pecutan sejarah SPM 2022 yang telah cikgu kongsikan dengan kamu dalam grup, sama ada grup WhatsApp ataupun juga grup Telegram. So inilah dia berkaitan dengan pecutan sejarah SPM 2022 dan ini berdasarkan daripada kertas-kertas trial SPM 2022. Baik. Analisis soalan SPM dan trial negeri. Baik, seperti mana yang cikgu maklumkan sebelum ini bahawa kalau soalan itu pernah keluar pada tahun 2021, tahun lepas, kalau soalan itu dah keluar tahun lepas, maka tahun ini tak keluar. Tahun ini tidak keluar. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana ianya boleh jadi kita punya salah satu guide lah untuk kita ulang kaji kan. Baik. Iaitu kalau kita lihat so kalau kita lihat untuk bab 1, so beri kepentingan kepada langkah mempertahankan kedaulatan dan pentingnya mewujudkan negara berdaulat. So 2 yang ini atas ni memang tak masuk lah sebab baru keluar tahun lepas. Bab 2, Perlembagaan Persekutuan, latar belakang dah keluar. Ciri-ciri utama Perlembagaan Persekutuan iaitu ciri tradisional dah keluar. Maka yang dikatakan akan keluar ialah sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan atau juga pindaan. Tapi kalau keluar pindaan senanglah. Pindaan Perlembagaan Persekutuan cuma ada 2 je kan, 1963 dengan 1965. Dan yang banyak tu 1963. Kan? Iaitu kerana kita tahu menubuhkan mahkamah atasan, kemudian juga melantik hakim Mahkamah Tinggi Borneo, dan satu lagi mewujudkan jawatan yang dipertua negeri bagi negeri Sabah dan Sarawak. So itu pindaan perlembagaan 1963. Itu senang tu kan.
Baik. Bab yang ketiga, okey, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi parlimen dah keluar tahun lepas. Keunikan amalan demokrasi pun dah keluar. So, yang kerap keluar tahun ini, trial tahun ini lah yang di Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang ini kerap keluar. Okey, dalam trial baru-baru ni. So, take note benda tu ya. Baik, bab 4, sistem persekutuan. Okey, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini okey dah keluar. Okey, so tahun ini latar belakang sistem persekutuan atau kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jadi rasa kerjasama kerajaan persekutuan ni dan kerajaan negeri ni lebih favourite lah. Ya, lebih favourite. Baik, pembentukan Malaysia. Okey, konsep gagasan Malaysia okey 5.1 hingga 5.3 dah keluar. Okey. So tinggal 5.4, 5.5, 5.6. So yang yang banyak keluar adalah daripada sudut langkah pembentukan Malaysia, Perjanjian Julai, Perikhtiaran Malaysia dan juga konfrontasi serta usaha menanganinya. Itu pembentukan Malaysia. Okey. Itu senang juga tu. Baik. Bab 6. Okey, cabaran dalam Malaysia dan pemisahan Singapura dah keluar. Okey, menangani ancaman komunis, isu pembangunan ekonomi dan tragedi hubungan antarakaum 13 Mei. Itu favorite keluar di semua trial negeri-negeri. Okey, dan bab 7, okey, kita lihat membina kesejahteraan negara. Dua bab ini telah keluar tahun lepas. Bahasa Melayu, kita baru bincangkan tadi, sebagai bahasa perpaduan, dasar kebudayaan dan sukan sebagai alat perpaduan. Okey, favorite juga keluar tu. Bab 8, okey, DEB dah keluar tahun lepas. Tahun lepas dah keluar DEB ya. Maka tahun ni mungkin DPN. Sebab tu beri tumpuan kepada DPN ya. Sama ada pembentukan dia, pelaksanaan dia atau pencapaian. Okey. So, itu bab yang ke-8. Bab yang ke-9. Okey, iaitu dasar luar Malaysia ni. Okey, latar belakang dengan asas pengubahan dah keluar. Okey, maka kalau kita lihat, ini yang banyak ni. Okey, PBB Commonwealth, okey, PBB Commonwealth, cabaran mengukuhkan dasar luar, ASEAN, NAM, OIC. Banyak akan menjawab soalan-soalan latihan ni bagi bab 9 ni. Dan bab 10, okey, banyak yang dah keluar. 10.5 dengan 10.1 dah keluar. So 10.3 pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Ini yang apa? Isu Palestin, kemudian tsunami di Aceh, ya, dan agensi-agensinya serta usaha mengekalkan kelestarian global seperti deklarasi Langkawi, isu Antartika. So itulah 10.3. Jadi kesimpulannya, okey, kalau kita lihat kepada tajuk tudingan tu, tajuk-tajuk tu telah dikeluarkan. Inilah dia. Okey. Dan kenapa perlu hanya ada catatan di sebelah kanan ini? Okey, sebenarnya catatan tu dibuat untuk kamu semua supaya kalau kamu dah ulang kaji, okey, mungkin kamu boleh buat kotak kat sini kan. Ya betul. Bila kamu dah baca pun semua kan, dah faham pun semua, kamu tik. Ciri utama pun dah tik. Pindaan perlembagaan 963, 965 dah baca dah? Tik. Okey. Sebelah kanan ni kamu pula buat jawab latihan. Okey, jawab apa? Cari latihan-latihan bagi topik-topik ini dan jawab. Okey, kamu buat ayat jawapan ya. Dia technically macam analysis kan, yang mana kita kuat dalam topik tu ataupun kita lemah. Ya betul. Okey. Dia sebenarnya analisa juga. Tetapi yang tajuk tudingan ni adalah untuk membantu kamu supaya beri penekanan kepada yang ini. Fokus lebih sikit lah. Begitu. Okey. Jadi sebelah kanan tu kamu boleh buat untuk apa? Untuk kalau dah jawab soalan
soalan struktur ke soalan esei bagi 2.2. Okey, dah buat latihan dah. 2.3 dah buat latihan dah. Dah buat latihan dah. 2.4 dah buat latihan dah. Okey dah. Macam tu. Maknanya dah baca punya, dah buat latihan punya. So itu menambahkan keyakinan kamu untuk apa? Untuk bersedia. Buat bagi semua topik tu. Buat bagi semua topik-topik yang diberikan ini. Dan bagi ya. Okay. So itu dapat okay, menambahkan keyakinan kamu lah untuk menjawab soalan-soalan tu. Ya. Yang T5B1 tu hilang ke? T5B1 tu taklah hilang, tapi dia lupa nak ambil kot daripada ni, iaitu 1.3 dengan 1.4. Langkah mempertahankan kedaulatan tu. Kena ambil sebenarnya. Okey. Baik. Kemudian ini berkaitan dengan tajuk-tajuk tudingan tu. Dan ini adalah, ya, ada soalan nak tanya? Okey. So, kita lihat contoh macam ni kan. Okey, soalan-soalan ini pula, latihan-latihan ini pula terbahagi kepada dua set ataupun kita kata dua kategori. Kalau kamu perhatikan daripada muka surat 6 ni, okey, okey, sampailah kalau tak silap cikgu kepada muka surat yang berapa banyak juga sebenarnya. Okey. Sampai ke muka surat 15. Okey, 15 ini adalah soalan struktur. Okey, bermula dengan soalan 16, ini adalah soalan-soalan esei. Soalan-soalan esei. Dan telah diletakkan di bahagian tepi itu, okey, iaitu diambil daripada bab mana dan juga dari negeri mana. Ya. Diambil daripada bab mana dan negeri mana. Jadi ini memudahkan kamu untuk rujuk. Contohnya soalan yang ini kan. Okey, iaitu bab 3, daripada bab 3. Okey, soalan daripada Selangor set yang kedua. Okey. Pelajar berikut berkaitan amalan demokrasi di Malaysia. Pengasingan kuasa X dan juga Y. Apakah ciri demokrasi X dan Y? X tu apa? Saya bagi tahu. Iaitu ciri demokrasi. Iaitu apa? Satu lagi iaitu apa? X apa? Kebebasan hak asasi. Ya, betul. Kebebasan hak asasi itu ciri demokrasi. Tapi yang paling penting sebenarnya apa lagi? Iaitu satu lagi. Iaitu pengasingan kuasa, kebebasan hak asasi, dan satu lagi ialah pilihan raya. Ingat ciri demokrasi, okey, kebebasan hak asasi, pilihan raya dan pengasingan kuasa. Jadi itulah dia berkaitan dengan ciri-ciri berkait rapat dengan iaitu amalan demokrasi di Malaysia. Yang ini masuk trial saya. Okey. Bab 3 Selangor set 2. Mesti ramai yang telah menjawab set 2 ni kan. Baik. Jelaskan maksud A1 dan A2. Baik, 4 markah. Baik, 4 markah di sini macam biasa strategi kita apa? Okey, kita berilah dua maksud kebebasan hak asasi dan dua maksud iaitu pilihan raya. Baik. So kita ambil yang kebebasan hak asasi dulu. Apa dia punya point dia? Boleh kita sketchkan jawapan dia. Kebebasan hak asasi iaitu apa? Okey. Iaitu bebas untuk apa? Okey, iaitu setiap manusia ada hak untuk apa? Untuk bebas. Bebas apa? Bebas berkumpul. Dan menyuarakan pendapat. Itu kebebasan hak asasi. Juga kita tahu bahawa ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan. Itu juga dipanggil kebebasan
hak asasi. Okey, bebas berkumpul dan menyuarakan pendapat. Okey, serta satu lagi iaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, pilihan raya. Okey. So berikan maksud kan. So pilihan raya ialah bermaksud apa? Iaitu ingat pilihan raya ialah proses. Okey, pilihan raya ialah proses. Proses memilih pemimpin. Okey, melalui pengundian. Okey, pengundian. Jadi itu dikatakan sebagai pilihan raya. Okey, proses memilih pemimpin melalui pengundian. Okey, so kemudian mana tadi ni? Hilanglah pula. Okey, kejap. Okey, proses memilih pemimpin melalui pengundian. Dan kita tahu bahawa memberi kuasa, pilihan raya memberi kuasa kepada rakyat. Okey, untuk memilih, untuk memberi kuasa kepada rakyat terlibat dalam pentadbiran negara. Itu sebenarnya ya. Okay. So itu adalah pilihan raya. Baik. So kalau kita lihat sini dah ada 1, 2, 3, 4. Okey. Baik. So untuk soalan ini, cikgu nak semua pelajar yang ada dalam kelas ini, iaitu ada 33 orang. Tadi dekat 40. Ramai pula yang keluar sakit perut dah tu. Baik. Baik. Cikgu nak semua sila buat ayat jawapan bagi B ini. Jelaskan maksud di A 1 dan 2 tu menggunakan semua poin yang cikgu beri. Gunakan semua poin yang ada ni. Okey. Gunakan semua poin yang ada ini dan sila buat ayat yang lengkap, tapi bukan dalam ni, dalam Zoom chat. Dan cikgu hanya beri masa 4 minit dari sekarang. Okey, sila jawab sekarang. Jangan lari. Okey. Jangan lari. Siapa yang nak lari ni? Adam jangan lari. Adam Aiman, Adam Haziq, Aiman Haris semua jangan lari. Kau buat sekarang. Ana Sarah, Akil Hakimi, okey. Aisyah, Faz, Haris Syafri, okey, Nafis, Naufal jangan lupa. Nias, Kasih Marlisa, Roshan, jangan lari Roshan. Buat sekarang. Okey. Kening, Sarah buat. Okey, boleh. Cikgu bagi 4 minit. Dari sekarang.